apa ni, tasyahud itu. Tak, iftirah. Tidak boleh duduk gitu. Tiba-tiba dia duduk atas kursi. Tak sah mayang dia. Mayang fardu lah maksudnya. Kalau mayang sunat dah yang cerita lah. Berlaku motor sekarang boleh. Makna dan nak mayangkan ya, kalau saya mau cerita tu, kita nak cerita hak fardu ni. Fardu mesti sembahyang, kita kata mengikut kemampuan seseorang bila dia sakit. Jadi kita mau cerita orang sakit. Yang penting sekali, kalau dahi dia tak boleh terlatih, ada luka benar dahi ke, dia buatlah sedaya upaya dia. Memang tak boleh sentuh, memang sangat sakit. Jadi carilah ruang di bahagian-bahagian tepi sisi yang boleh. Dan kalau baluk belaka dahi dia, dahi baluk belaka, datang baluk buat, tak apalah. Sebab sudah terhalang, memang tak boleh nak buat sebab sakit. Orang sakit kita tak nak bincang. Hak saja ni, piyah boleh buka molek, tapi pasal tutup dahi-dahi. Tu tak sah sembahyang. Jari-jari kaki hendaklah perut jari itu kena pada lantai. Dan jangan sebelah kena, sebelah tak. Ada orang dia sujud yang terakhir ataupun sujud yang pertama, dia tak buat sempurna. Kaki dia dua belakang, susah dia kena latar. Kalau sikit kekok itu. Sebab dia siap sedia dia nak duduk istirah, nak duduk antara dua sujud. Siap sedia dia. Malah dia nak gerak kaki sebelah dia tu, nak cacat. Ni kena jaga. Nabi kata 7 anggota. Kena latar. Topok kaki ni, ujung jari tu, perut-perut jari tu kena pada lantai ataupun tempat kita berdiri. Tiba-tiba tak cukup. Tak sah sujud. Jadi berhati-hatilah. Buat sebaik yang mungkin. Lutut, biasa lutut ni tak ada masalah. Memang orang sujud kena belaka dua-dua. Tangan, jari-jari tangan dirapatkan dan dia hadap terik itu ke arah kiblat, rapat ke arah kiblat. Gitu. Rapat jari, jangan tak cari. Sebab kita nak sembahyang ni sempurna, rapat jari. Dan jangan ikut suka je. Jari nak mengadap tak kena usaha, tak kena usaha. Ataupun kita meletakkan jari dua belah tangan ni rapat dua-dua, kemudian sujud atas tangan. Ataupun hidung nak celah ibu jari. Tak kena belakang. Tangan kita hazwa mangkibai, tetap dengan bahu. Nabi kata. Jadi sekira kita sujud tu, ujung-ujung jari tu, jari telunjuk nampak di ujung mata kita. Sekira itu, ujung mata tu, itu hazwa mangkibai. Sama kedudukannya kita masa akad takbir. Masa akad takbir al-ihram, cuma takbir itu diri. Ni sujud. Tangan letak. Topok tangan atas-atas, jari dirapatkan dan menghadap ke arah kiblat. Dua kaki perut-perut jari itu hendaklah kita lipat belakang. Kena belakang. Yang cukup 7. Dua ujung jari kaki, kemudian dua lutut, dua tangan dan dahi. Cukup 7 anggota. Walau bagaimanapun anggota lain daripada dahi tidak wajib berada dalam keadaan terbuka. Maknanya lutut, tak apa kita pakai seluar ke, pakai kain ke, pakai jubah ke, tak apa. Tangan, kita pakai sarung tangan ke, kaki kita pakai stocking, tak ada masalah. Yang tak boleh tutupnya hanyalah dahi sahaja. Pakai sarung tangan apa yang tak apa, tak masalah.
Tak ada masalah ke sarung tangan. Nak jauh duduk tempat sejuk. Kita saja nak pakai sarung tangan panas. Kaki pakai khuf. Apa pakai khuf? Khuf banyak memberi kemudahan. Terutamanya orang sakit. Kalau ada luka kaki sikit. Luka sikit. Jadi kalau kena air kompos setiap kali, lambat sikit baik. Tapi kalau dia pakai khuf, ambil air semayang, nak payah subuh tu ambil air semayang, subuh ambil air semayang, baru pakai. Lepas tu, nak payah zuhur, tak payah buang, sapu je. Ambil air semayang, sampai giliran basuh kaki, basuh tangan, sapu saja. Yang sunatnya, dua-dua belah tangan, sapu. Yang tangan kanan tarik ke arah diri yang daripada ujung kaki sampai ke atas. Belah atas, tangan kiri tarik daripada tumit sampai ke ujung jari. Gitu. Kalau sapu gitu pun, belah atas pun soft, ada masalah. Jadi, berlapis pada anggota lain, soft, kecuali dahi. Yang ketiga, hendaklah terangkat bahagian paling bawah, iaitulah punggung, melebihi bahagian paling atas, iaitulah kepala. Sekadar yang termampu kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sujud tu sekadar yang kita mampu buat. Bahagian punggung lebih tinggi. Dorang kuat sama juga. Kecuali siku orang kurang tu dirapatkan ke lambung dia, ke rusuk dia, orang lelaki dibukakan siku. Tempat tangan sama saja, hazwan mankibain, sama saja. Bukan orang kurang kena tangan bawah muka, tak ada, sama saja. Cuma kalau boleh punggung tinggi sikit tapi perutnya dirapatkan ke perut. Jadi sujudnya dekat. Orang lelaki sujud dia jauh tu. Dia jauh doa lalu. Kalau orang puang dia dekat. Tapi kaki. Tangan ni letak tempat yang sama. Cuma siku saja. Orang puang dirapatkan ke lambung dia, orang lelaki dibukakan sedikit. Hendaklah tidak sujud di atas pakaian yang bersambung dengannya, di mana pakaian tersebut akan bergerak dengan pergerakannya. Ini syarat. Hendaklah tidak berniat lain daripada sujud seperti takut dan seumpamanya. Maknanya sujud tu kita buat dengan memang kita nak sujud, bukan kerana sebab-sebab yang lain yang kita don't know. Yang keenam, hendaklah ditekan dahi ke lantai, yang di tempat sujud, dengan tekanan yang nyata. Para ulama kata mengikut berat kepala kita. Jangan nak akak itu, letak je lah kepala. Jangan apa kata nak suruh nampak tanda di dahi tu ganyeng kepala. Dan jangan terangkat. Kalau terangkat tu, contoh sujud kemudian diangkat. Bila dia angkat, dia tak boleh sujud dah, bangun je lah. Duduk antara dua sujud. Sujud, kemudian berhenti sebentar, lepas tu terangkat. Angkat. Jangan sujud kali, dia jadi dua kali. Angkat je lah. Kalau tak sengaja terangkat, tak sengaja, tiba-tiba tiku lalu pun terangkat. Dah nak katakan kan. Taklah semula dah tu, imam dah amun. Sebab makhluk tu bukan dengan sengaja. Dia sengaja tu penting. Kalau sengaja, maknanya perbuatan itu diambil kira. Tak sengaja, awak macamnya tak kira kata. Salah rakaat, tak sengaja, tak sengaja. Sok dia sembahyang, salah. Sekiranya di tempat sujud di bawah dahinya ada kapas atau seumpamanya, nescaya kapas tersebut akan tertekan dan akan nyata kesan sujud di atas. Ini kalau letak kapas depan walaupun tebal,
sujud, jadi dia tegaklah mengikut pada dia. Maknanya kalau kata tebal cekak, sujud dia turun sampai separuh. Ada dia. Nak kabarnya sujud tu letak dahi ke tempat sujud dan tekan maksudnya lepas biarkan dia kena tanah. Tak payah tahan, tak apa nak bina ke. Contoh sujud, tempat sujud tu apa mau sampai katakan awak nak tak boleh letak pun tu katakan dah letak apa pak kita ni tak berlaku kalau orang di negara-negara lain tu memang berlaku lah tempat sujud tu kadang tak rasa nak memang tak boleh nak sujud kadang pasti penuh. Sebab apa? Sebab kalau masjid lepas ada tu dia tak jaga mana dia buat asal. Sebab kau tinggal luar tu habis ada lepas. Lepas buruk ada lah. Genah sekali. Saya keluar daripada Kaherah pergi ke Tonton. Yang atau adalah kawan dia sama tu kawan dia sujud pakai kaki. Dan kita dari jauh ni pakai kaki, dia pakai lepas. Kemudian tubik sudah mayai dah. Kawan orang duduk di Nuwata, aku mayai duduk sini lama ni, tak banyak hilang. Mau mari sekali hilang lalu. Tak percaya ni, macam tak percaya lah. Macam tak percaya pun. Lepas pun buruk. Kasut tu baru tak buruk, dia nak ambil. Pernah sekali saya letak depan di Masjid Azhar, hilang kasut. Lepas tu. Tapi masanya orang ambil pun tak sedar. Tak ada orang gerak masa payah. Tapi kasut depan mata tak ada. Yang ambil masa anda dah. Sudah payah. Mana kasut? Ada. Hilang. Pak kita ni tak seperti itu. Jadi masjid kita jauh lebih bersih daripada tempat mereka. Jadi tak timbul. Kalau kata andai kata sujud dah rasa pun tekan dia kena betul, lepas tu bangun. Walaupun kita kata katanya baca tak sampai 3 kali, baru sekali baca. Tak masalah lah. Cuma yang penting sekali dahi kena pada tempat sujud. Dalam keadaan kita kata kita meletakkan mengikut berat kepala kita lah. Tak sepenuh. Jangan duduk akak ke. Yang ketujuh, hendaklah berada dalam keadaan tenang. Maksudnya ada berhenti sebetul tu. Berserta dengan tumakninah. Sekurang kadarnya ialah sekadar mengucap tasbih. Subhanallah. Apa tu? Maknanya Subhanallah. Sesaat, saat setengah 2. Gitulah. Berdiri. Sujud yang sempurna ialah mengucap takbir ketika turun. Maknanya takbir intiqal. Ini yang sempurna. Ucap takbir ketika turun kepada sujud dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu. Letak lutut. Kemudian kedua-dua tangan. Kemudian dahi. Dia tulis sini dahi dan hidung. Orang Arab memang kalau letak dahi wajib kena hidung. Orang kita tak mesti ada letak dahi tak kena hidung. Di hidung tu tak boleh nak tu sangat. Maknanya kebiasaannya bila kita letak dahi kenalah hidung. Kebiasaan. Tapi yang pentingnya bukan hidung tu. Kena rata. Yang pentingnya dahi. Kemudian kedua-dua tangan diletak bersetangan dengan kepala bahu sambil jarinya dirapatkan. Sini kamu, ini rapat jari. Tidak digenggam. Jangan kepal. Bukan ini kepal, ini kepal. Dan diarahkan kepada kiblat. Perut diceraikan, maknanya dijauhkan daripada kedua-dua perut.
Dan kedua-dua siku diangkat dari lantai. Siku jangan tok atas lantai. Ini ngamak juga. Wapuang biasa. Siku jangan tok atas lantai. Sebab ada larangan. Nabi umpamakan dia sebagaimana anjing duduk. Anjing duduk kan siku dia tok atas lantai. Jadi jangan awak gitu. Akak. Dan wapuang sekalipun. Akak siku. Diangkat dari lantai dan juga direnggangkan dari kedua-dua pinggang sampai mengucap Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Ini hadis Bukhari. Dalam hadis Abu Dawud ada tambahan wa bihamdi. Wa bihamdi. Jadi ulama kita kumpul 2 hadis tersebut. Semuanya hadis itu sahih dikumpulkan waktu hadis Subhana Rabbiyal A'la di Bukhari Muslim, hadis Abu Dawud, campur 2 tu kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Tak apalah. Lagi ada orang kata tak ada dalam hadis bacaan itu. Memang tak ada lah. Dari Bukhari dia ada Subhana Rabbiyal A'la saja. Dari Abu Dawud dia ada perkataan lain lagi, kemudian ada tambah wa bihamdi. Nah, jadi ulama kita gabung 2 tu dijadikan satu. Ada masalah lah, tu yang lebih baik. Sebab hadis ni kita guna Melaka kalau boleh kumpul untuk kita amalkan tu lebih baik daripada kita ambil satu saja. Dan hadis tu lemah. Perkara amal dapat. Walaupun dia lemah, kita boleh gabungkan dengan hadis yang sahih itu, kemudian kita amalkan. Itu adalah pandangan para ulama Asy-Syafi'iyah sekian lama, dah lebih daripada 1000 tahun. 1000 tahun. Sebab lebih 1400 lebih. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Mati tahun 2004 Hijrah. 2204 Hijrah. Dah lebih 1200 tahun. 1000 itulah 1100 tahun. Jadi lama dah pandangan ini. Kalau boleh kumpul hadis, kita kumpul. Itu lebih baik. Kumpul maksudnya kita amalkan. Dan dia tidak bertentangan. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada hadis Abu Hurairah berkenaan dengan sifat sembahyang Nabi SAW. Yang maksudnya baginda SAW berkata Allahu Akbar ketika turun menuju tempat sujud. Orang dia sujud turun tangan dulu. Kalau dia tak ada apa-apa keuzuran, sebaiknya dia turun lutut dia dulu. Baru tangan, 2 tangan, barulah dahi. Sakit, daya sikit. Sakit nak turun lagu-lagunya pun daya sikit. Imam Muslim meriwayatkan daripada Al-Barra radhiyallahu ta'ala anhu bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajadta fad'a kaffaika warfa' mirfaqaika." Apabila kamu sujud, letak 2 tapak tangan kamu atas dan angkat siku kamu daripada lantai. Maksudnya siku jangan letak atas lantai. Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Malik bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu yang bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila bersembahyang, baginda membuka di antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih pada kedua-dua belah ketiak. Mana orang duduk belakang nampak tiak Nabi putih ketiak, maksudnya Nabi dah rapatkan dia, buka. Mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi daripada Abu Humaid radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW menjauhkan, yakni merenggangkan kedua tangannya daripada kedua pinggangnya dan meletakkan kedua tapak tangan
bertentang dengan kedua bahu. Hazwa mankibai, serta dengan bahu, maknanya ujung jari itu ada di ujung telinga, ujung mata tu. Nah, kita tunjuk tu, kalau nampak kita tu cukup ada ayat ukur lah. Betul tu kan, kebelok ada ayat kita lah. Sekira kita rasa dia dah ada di ujung mata kita. Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Humaid, menyatakan bahawa apabila baginda sallallahu alaihi wasallam sujud, baginda membuka antara kedua pahanya tanpa menekan perut ke atas kedua pahanya. Maknanya lutut tidak dirapatkan antara dua lutut. Lutut dengan lutut tu dirapat, tak buka. Macam kita sembahyang tu lah, oleh tu. Tapi jangan lutut tu rapat, kaki rapat. Kaki jarak. Jarak sekira tokok kaki jugalah, ataupun sekira dia rasa stable. Ada orang dia tinggi dok hari. Jadi kalau kaki itu dia space, dia rasa goyang. Ada orang yang terlalu gemuk, besar dah. Kami ni jarang. Mana kalau rendah di masjid sekali, kita duduk belakang dia. Masa tu saya duduk Al-Aqsa ni, masa umur 20 tu. Kita duduk belakang dia tu macam dua kali kita. Jadi dia sembahyang tu, kaki dia kacang luar. Memang luar, ada kali rapat, nanti balik lumpuk. Dia tak seleksi. Jadi menyebabkan dia sembahyang susah. Itu mengikut kata kesesuaian. Cuma kalau bagi orang tak ada masalah ni, nak rapat boleh, nak buka besar boleh, buatlah dengan sekira jekal basic gitu. Ini para ulama kita sebut, jangan rapatkan dua kaki ni. Begitu juga paha dia masa sujud. Apabila sujud, At-Tirmizi dan Abu Dawud dan lain-lainnya meriwayatkan, apabila seorang bersujud, Nabi berkata, apabila sujud, Nabi baginda berkata, Subhana Rabbiyal A'la, di dalam sujudnya sebanyak 3 kali. Itu Nabi buat. Maka telah sempurnalah sujudnya itu, dan itu adalah sekurang-kurang sujud yang paling sempurna. Sekurang-kurang sujud yang paling sempurna. Jadi dahi kena atas, tangan duduk serta dengan bahu, kemudian siku direnggangkan daripada rusuk, lutut paha direnggangkan, jari kaki dilipatkan, ujung-ujung jari kaki itu. Perut dia jangan dirapatkan dengan paha, maksudnya sujud tu biar jauh sikit. Kalau orang sujud dekat sikit supaya perut dia rapat dengan paha. Gitu. Perempuan berbeza dengan lelaki dalam setengah keadaan yang telah disebutkan. Dia hendaklah merapatkan setengah anggota kepada anggota lain ketika sujud. Maknanya kalau siku rapat ke lambung dia. Kalau perut dia dekat sikit dengan paha, maksudnya dia sujud dekat sikit, jangan sujud jauh. Al-Baihaqi meriwayatkan bahawa Nabi SAW lalu berdekatan dengan 2 orang perempuan yang sedang sembahyang, laku baginda bersabda, "Iza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ila al-ard, fa innal mar'ata laysat fi zalika karrajul." Apabila kamu berdua sujud, maka hendaklah kamu rapatkan setengah daging yakni anggota ke lantai. Maksud dia ialah perut dia dirapatkan kepada paha. Maknanya sujud dia tu agak dekat, jangan sujud jauh. Dahi itu dengan lutut tu dia dekatkan sedikit supaya bahagian perut dengan paha dia tu jadi dekat rapat. Kerana Nabi kata, fa'innal mar
mar'ah, kerana orang puang tu laisat fi zalika, dalam keadaan sujud kedudukan tu lain daripada lelaki. Jadi sujud ni saya sebut kita taklah berhati-hati, sebab ramai juga yang tidak berhati-hati, menyebabkan kalau kita tengok sembahyang dia tidak sah. Sembahyang tak sah sebab yang pertama tadi ni lah, berlapis daripada kena dari kepada lantai. Orang puas sujud atas baju sembahyang. Kemudian jari kaki itu masuk sujud jangan tak kena lantai, ujung jari pun tak kena, ataupun sebelah je kena, sebelah tak kena. Sebab bersiap sedia untuk duduk antara dua sujud, ataupun bersiap sedia untuk duduk tahiyat akhir. Ini benda-benda yang boleh berlaku, dan kita benar tengok lumayan ramai-ramai tu ada orang tak channel, tak channel, tak sedar sembahyang tu, sembahyang dia tu tidak sah. Jadi saya rasa tak perlu panjanglah, cukup setakat tu kita perelok pada malam ni. Kita sambung pula duduk antara dua sujud dan rukun-rukun yang lain, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.